Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda kerana terus menyaksikan kami di Podium 360 bersama saya Hilmi Ashley. Macam biasa, dan hari ini kita nak bercakap mengenai dengan akar umbi. Kita tahu pentas bola sepak di Malaysia ni agak terumbang-ambing. Kadang-kadang kalau kita elakkan pentas paling besar pun di Asia, tetapi bagaimana kalau kita nak lebih melebarkan sayap tu, nak melihatkan satu komposisi yang baik dari segi peringkat akar umbi. Kita dah tahu Akademi Nusada ni, kita dah tahu banyak tunas-tunas bola sepak di Malaysia, tetapi bagaimanakah bukan saja di Semenanjung tetapi di Borneo sini, di Sabah Sarawak untuk memantapkan lagi kualiti bola sepak Malaysia. Baik, hari ini kita bertuah bersama dengan rekan merupakan jurulatih bola sepak di negeri Sabah. Sebelum kita saksikan, ini dia satu bingkisan video dulu. Push ah. Speed up, good Adri. Touch, tukar terus, faster. Jangan lepas bulatan, Mbak, terus. Malam ini dengan si Bobai ni. Tengok. Dribble. Okay, main. Habis. Lari kamu, kasih lari belakang, kasih besar. Kamu dua gila. Okey, itu dia sebenarnya sedikit macam mana kalau kita lihatkan, bukan saja masalah padang, kalau di Kuala Lumpur atau di mana saja kita berada tak ada padang, katanya kanak-kanak sekarang lebih main futsal dan sebagainya. Tetapi bagaimana keseronokan kita dapat saksikan tadi dengan Coach Ricardo tadi bersama dengan anak-anak buahnya. Jadi itu nak tanyakan, keseronokan untuk akar umbi ni bagaimana? Kita tak boleh mengajar untuk orang yang macam dewasa, tapi di bawah kelas menengah ni bagaimana? Kita bersama hari ini live terus, kita terbang ke Sabah, negeri di bawah Bayu. Ini dia. Apa khabar Coach Ricardo? Khabar baik, alhamdulillah. Ya, apa khabar Hilmi? Baik, saya baik. Okey, baik Coach, kalau kita cakap sebenarnya tentang kejuratihan ni, Coach ada lesen ni bagaimana sebenarnya? Kalau kita nak tahu kan, kadang-kadang orang kata siapa-siapa boleh ajar, mungkin Coach nak bagi tahu sendiri. Okey, baiklah. Saya tak profesional sangat, tapi saya ada ambil beberapa license yang membolehkan saya untuk melatih lah. Antaranya adalah D-license, FAM atau AFC, dan juga grassroots punya license yang membolehkan saya mengajar budak-budak yang berumur 9 tahun ke bawah dan juga 12 tahun ke bawah dan seterusnya. Sekiranya saya capable untuk menyambung, saya mungkin boleh lagi melatih ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah. Okay. Dan dalam video sebelum ni adalah gambar-gambar sebelum ni adalah pemain-pemain tunas di sekolah saya dan juga di program tunas yang saya buat dan jalankan di kawasan daerah saya, Kota Marudu. Okey. Bercakap tentang pemain-pemain di Sabah, kualiti ni sangat-sangat berbeza. Kalau kita tengok Sabah ni punya spirit yang sangat berbeza. Baik, kalau kau cakap tentang tunas bawah 9 tahun begitu kan, anak-anak kecil dan juga mungkin lebih matang dalam umur 12, 13 tahun. Jadi untuk anak-anak kecil, kita cakap tentang di peringkat akar umbi ni, bagaimana nak orang kata bagi mereka tu, mindset mereka tu untuk minat bola sepak. Kita tahu sekarang kekangan sangat besar, budak-budak pun dah terdedah pada e-sport, Mobile Legends dan sebagainya, nak masuk ke padang, kadang-kadang mereka tak minat dan tak tahu player langsung pun yang membuatkan mereka minat bola sepak pun tak. Jadi macam mana sebagai coach nak masuk dalam dunia mereka sini untuk anak-anak tu? Bagi saya tidak kata susah, tidak juga kata mudah, tapi apa yang saya lakukan di sekolah adalah penerapan nilai-nilai murni ataupun estetika yang hadir selepas pelatihan tersebutlah. Contohnya melibatkan kecergasan ataupun healthy-nya cara hidup yang sihat, dan daripada situ baru bermulanya kepada yang lebih minat dan mendalam terhadap bola sepak lah. Jadi kita bagikan nilai-nilai murni dia dulu, baru kita pergi nilai-nilai atau technical dan technicalities ataupun tactical dia. Ya, kalau kita tengok sebenarnya ini yang telah kata pada berjaya, apa yang R&D yang dah berjaya oleh pemain-pemain bola sepak di luar negara. Tapi apakah kalau kita lihatkan dengan adakah faktor kekangan padang dan sebagainya menjadi satu penyebab juga, ataupun coach nak katakan tidak, bukan saja padang tetapi macam mana minat dia bersendiri dalam bola sepak? Mungkin ada satu coach yang cakap.
Oh, well, itu sangat betul. Apa yang saya dapat pelajari di FAM semasa mengambil latihan license dan sebagainya, bercerita dengan rakan-rakan, coaches dan sebagainya. Bagi Sabah ni, Sabah adalah satu Sabah yang negeri yang sangat besar. So membuatkan kita kekurangannya fasiliti-fasiliti prasarana yang sepatutnya lebih meluas, terutamanya bukan saja daripada bola sepak, daripada sukan-sukan yang lain juga. Contohnya sebagaimana di Kota Marudu sendiri pun kita kekangan kualiti padang yang baik, saiz padang yang sesuai bagi tunas dan juga seterusnya. Tidak ada kiranya kurang kualiti lah dari segala segi. Dan saya tidak salahkan pihak-pihak berwajib untuk atas dasar itu. Cuma apa yang saya dapat share adalah bagaimana FM kini telah cuba untuk sedaya upaya melatih guru-guru tenaga pengajar ini agar fokus kepada tunas dahulu, iaitu dipanggil F30 ataupun F30, yang mana 12 tahun akan datang, pelajar yang 12 tahun sekarang ni berumur 22 tahun, di mana mereka ni sepanjang 12 tahun ni akan menjadi pemain Malaysia yang akan ke Piala Dunia. So dia bermula daripada long dreams, tapi insyaAllah we'll be going there. Betul cakap tentang impian yang lebih besar, perjalanan yang lebih besar. Kadang-kadang ada orang melemahkan semangat kita. Ini orang Malaysia juga, coach. Orang Malaysia juga kata, alah cakap pasal Piala Dunia dari dulu lagi tak pergi-pergi pun. Dia tak boleh macam tu, sebab kita kena bagi semangat, kita kena bagi sokongan kepada semua generasi baru akan ini. Pasal apa? Kalau kita lihatkan sendiri, walaupun di Kuala Lumpur, di Semenanjung sendiri pun mungkin ada kekangan seperti fasiliti sebagainya, tapi boleh ditangani. Tetapi kalau di luar bandar Sabah, kita tahu di Kota Marudu, di Tawau, di Kamusing, semua ada di situ kan. Pastinya mereka nak satu pendapat yang baik, kerana kalau kita tengok Sabah sendiri pun sebelum ini pun agak ketinggalan dari bola sepak, tetapi dah mula bangkit untuk berada di pentas Liga Super, dan itu yang kita harapkan yang terbaik juga daripada akademi di Sabah. Okey, kalau kita nak tengok sedikit coach, kalau tengok pemain-pemain yang berada sangat kualiti di luar negara seperti contohnya Phil Foden. Walaupun saya peminat Manchester City, bukan saya nak cerita pasal Phil Foden, tetapi ini memang kualiti daripada kecil dah berlatih di akademi sampai menjadi pemain terbaik, dan ini satu harapan yang baik juga mewakili negaranya England dalam usia yang sangat muda. Dan kita tengok pastinya minat kepada Cristiano Ronaldo sangat luar biasa, dan di umur yang muda juga sudah menjulang Piala Dunia. Jadi ini satu kualiti yang kita lihatkan berbeza dengan anak-anak di Malaysia untuk terapkan minat dalam bola sepak tu sangat-sangat bagus. Kita tengok Mbappe di sebelah kanan sekali tu macam tak ada apa-apa pun, tapi sekarang menjadi superstar. Ini dia Phil Foden. Akademi ini sama budak-budak kita kalau kita umur dalam 7 tahun, 8 tahun dan sebagainya kan. Lihat kan macam mana permainan anak-anak diberi galakan, walaupun kita tengok padang pun biasa juga, tapi itulah harapan kita, coach. Jadi selepas ini kita tahu mungkin ada training, ada latihan yang telah diberi kelonggaran oleh pihak kerajaan sendiri. Apakah matlamat coach untuk membuat orang kata nak kumpulkan mereka kembali, apa yang nak bagi semangat kepada mereka sendiri? Bagi saya sebelum tu tadi banyak Phil Foden dan banyak Manchester City tadi Hilmi Okey, sambil itulah bagi nampak minat tu. Okey. Bagi saya kita kena bermula bersatu bersama satu Malaysia ni perlu sama-sama, terutama negeri-negeri lah. FA setiap negeri tu perlu memainkan peranan penting lah, sebab kita seperti saya tidak tahu hendak ke mana selepas ini. Dan banyak pemain-pemain sebenarnya terbiar dan tercicir apabila diorang habis. Diorang main pada peringkat MSSM atau peringkat Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Lepas tu tidak tahu mana pergi. Pergi free trial tapi tak dapat. Tapi sebenarnya diorang bagus dari segi lain. So kita perlu lebih orang kata FA kena betul-betul di setiap negeri perlu turun padang lah, seperti zaman-zaman dulu turun padang dan menggilap bakat-bakat muda ni supaya diorang tidak terbiar. Banyak yang kerja di supermarket tapi dia sebenarnya sangat bagus. Ada yang dah terlepas umur 21 tahun, ada yang terlepas 19 tahun. Saya pun kena bagi tahu beberapa coach yang ternama juga bagi tahu kalau dah lepas 21 dah tak boleh main, tapi sebenarnya diorang masih bagus, tapi diorang tak terlepas untuk pergi peringkat under 19 Piala Presiden dan sebagainya. Dan contohnya di Sabah ini sendiri kita memerlukan platform untuk the next step atau next step stone yang sepatutnya kita pergi.
So untuk menaikkan semangat mereka, apa yang kita boleh buat adalah macam saya seorang guru, so saya terapkan nilai-nilai yang sepatutnya ada dan bagaimana bola sepak ini boleh jadi career instead of sebagai hobi saja. Okey. Kalau Coach melihat, adakah kita terlalu ketinggalan jauh dengan negara Jepun, negara-negara Asia nak dibandingkan negara Eropah pastinya lebih jauh. Bagaimana? Adakah faktor anak-anak muda mungkin bermula sangat baik sama tetapi kita boleh mengejar mereka? Ya, saya akui kita sangat jauh. Kita sangat jauh. Kalau kita lihat di negara-negara lain, mereka sudah ada liga di bawah umur-umur yang tertentu. Even rendah-rendah, diorang sudah buat ada liga tersendiri mengikut negeri, ada yang mengikut daerah dan diorang sudah praktikan ini berzaman dan diorang ada satu sistem scouting yang sangat baik yang mana diorang akan fokus kepada pemain yang diorang perlu dan turun padang dan biar ke pelosok-pelosok mana yang perlu, diorang akan turun untuk cari pemain. Tidak kira dia mempunyai formal training ataupun formal kejurulatihan yang baik ataupun tidak. Tapi bagi saya we have to do that lah. Kita sangat ketinggalan jauh sebenarnya. Tapi apa yang FM buat sekarang, saya dapat nampak beberapa coach turun daripada FM, seluruh Malaysia turun. Diorang utamakan tunas dahulu. Diorang ambil lebih budget ini yang FM ada ni kepada tunas, sebab tunas ini akan bermain dan akan mempelopori industri bola sepak di masa-masa akan datang, yang mana Malaysia boleh gain something, not just investing for nothing. Lebih kurang macam itulah. Okey. Baik, kalau kita tengok, kalau akhbar-akhbar ataupun tabloid, pastinya mereka nak keluarkan satu isu bola sepak Malaysia ni agak susah, takut tak ada orang beli. Cuma kita harapkan kalau dengarkan kita punya podium hari ni, mungkin boleh buat satu majalah untuk ada player punya poster dan sebagainya. Kalau kita tengok seperti Mbappe tadi pun dia tampal gambar Ronaldo setiap bila, menjadikan satu ilham setiap bangun pagi aku nak jadi macam dia. Itu kita buatkan, kadang-kadang kita sendiri kita tanya anak-anak muda kita, kenal tak Safir Rahim, kenal tak Safir Rashid, tak kenal, saya kenal luar negara je. Jadi macam mana itulah kita nak terapkan minat mereka ni kepada bola sepak, kerana permainan di Malaysia sangat berbeza dengan di luar negara. Dan itu permulaan yang sangat baik. Okey, mungkin Coach untuk terakhir kita bersama dengan podium atas ini, antara kesan Coach ni kepada anak-anak muda yang mungkin main game, kita tahu Mobile Legend ke Counter Strike tak kisah, tetapi main jugalah PES ke bola, supaya ada sedikit minat dalam bola sepak tu. I mean, wadah yang ada sekarang sebenarnya sangat bagus. Apa yang berlaku pandemik ni membuatkan kita eager untuk keluar, untuk bermain bola dan sebagainya. Tapi tidak dapat dan kita beralih kepada e-sport dan sebagainya. Dan bagi saya wadah yang ada ataupun internet yang ada sekarang ini adalah sangat baik, yang mana saya rasa pihak-pihak berwajib ataupun yang tertentu sepatutnya menganjurkan yang lebih seperti ini, contohnya juggling bola ataupun 3 versus 3, street soccer and everything, yang mana kita perlu ada menerapkan orang cakap kita culturekan benda ni. Di mana-mana kita nampak bola, seperti kita nampak di Brazil, diorang main di padang atau di tepi jalan, di pun diorang main. So membuatkan kita lebih berminat lah. We need to have the culture and the vibe lah dekat Malaysia ni. Yes, itulah. Kalau kita tak mulakan, siapa lagi, buat apa juga kena main peranan. Dan salah satu sebabnya kita nak saksikan anak-anak kita di Akar Umbi ni untuk terus bersaing di peringkat dunia. Baik, terima kasih Coach Ricardo Tauhid di Sabah, dan pastinya selamat maju jaya buat anak-anak Sabah selepas ini untuk pentas bola sepak kita. Kita jumpa lagi Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih lagi seimbang perlawanan ini malam ini.